Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pengurusi yang juga nasir serta ahli jawatan kuasa masjid, kawan tuan imam, seterusnya para hadirin dan hadirat serta tetamu Allah yang disebutkan oleh pengurusi tadi sebagai fakir, miskin dari kalangan kampung kita. Malam ini kita ke sekian kali, yang tak tahu dah nazir berapa kali dah, 7 kali ya, itulah kita berkumpul untuk kita sebut kuliah. Kuliah ni biasanya kalau di universiti masuk kuliah, pernah belajar tu budak-budak universiti tu, ada ustaz depan tu atau ada pensyarah dia masih duduk dalam tu. Kalau di sekolah kita panggil masuk kelas, tapi bila universiti dia panggil kuliah. Bila di masjid pula pun kita panggil kuliah juga. Ada orang panggil tazkirah, ada majlis ta'lim, macam-macam lah. Tapi itu adalah maksudnya ialah mengulang kaji hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Dan jangan lupa agama itu ialah mengatur kehidupan. Itu jangan lupa sekali-kali. Jangan pula rasa agama itu di satu sudut, kehidupan itu di satu sudut. Bukan macam itu. Jadi kalau agama itu merupakan panduan kepada kehidupan. Sebab itu sembahyang subuh tu kita Allahumma hadina fi man hadait. Itu yang kita minta mula-mula. Allahumma hadini fi man hadait. Hadait itu apa? Huda. Asal katanya huda. Huda itu ketika dalam bahasa Melayu apa? Petunjuk. Itu yang kita minta mula-mula. Wa'afini fiman afait. Nombor 2 kita minta sihat. Afait, afiah. Apa khabar sihat wal afiah? Kita kan? Afiah kita. Teruslah doa kunut tu. Bagi kita punya mazhab Syafi'i, kalau tertinggal kunut tu kena sujud sahwi. Mustahaknya kita ingat Allah pagi-pagi lagi. Terletak di selepas bangkit iktidal yang kedua. Kita pagi-pagi dah kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok. Jadi itu ialah yang dipanggil panduan kehidupan. Dia tak boleh kita anggap besok saya nak buat kerja kita akan hebat. Tak begitu. Kita nak minta hidayah kepada Allah. Kerja memang dah ada, tapi hidayah Allah, petunjuk Allah tu, pertama sekali biar kerja tu teratur. Kedua, biar kerja itu tersusun. Ketiga, biar berdisiplin. Keempat, biar selamat. Kalau angkat-angkat bata sebagainya, jangan jatuh ke ibu kaki, sakit. Biar selamat. Biar selesai. Biar jangan hujan. Biar semuanya selesai kerja satu hari. Itulah yang kita minta petunjuk dekat Allah SWT tu. Kita pun lepas itu minta sihat. Ini kalau kita tengok atur doa pun dah kita tahu dah betapa agama itu. Kalau ada orang kata agama lah, hidup ni lain, hidup itu ialah peraturan yang dibuat oleh Kristian. Kristian cuba beragama, katanya kita di gereja, di luar tak ada agama. Sebab minuman keras apa semua tu sebenarnya dalam semua agama melarang. Agama Hindu pun melarang. Tapi dia nombor 1 agaknya, Samsu dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau ikut agama melarang semua agama
melarang yang kait-kait dengan misalnya minuman keras dan sebagainya. Jadi Kristian memulakan supaya agama itu hanya di gereja. Kemudian ada pula Islam, ada satu grup Islam pula mengatakan begitu juga, agama di masjid saja. Di luar agama kita bebas apa yang kita hendak. Jadi ini sudah salah pemahaman agama kita. Jadi apabila kita bercakap mengenai fakir, inilah yang kita sebutkan fakir. Apa itu fakir? Fuqara. Fakir ini dari segi pengertian, saya faham benar sebab saya mengurusi yayasan basmi kemiskinan. Jadi lancar lah orang sini kata. Reti-retinya ni, ya. Fakir itu ialah pendapatan tak dapat nampung belanja kehidupan. Itu fakir. Pendapatannya tak dapat cukup nampung. Kalau katalah kena sebulan tu dia kena 1,000, pendapatan dia 200, 300, 400, 50% lagi tak cukup. Makin kurang makin fakir lah. Itu reti fakir. Miskin tu cukup. Cupui, orang Gesir ni cupui. Cukup aja. Arti tak boleh buat benda lain lah. Berhati-hati benar lah tiap-tiap hari tu. Kerana berasnya berapa gantang untuk suka sebut gantang. Pasal dulu bukan gantang. Sekarang mana ada orang beli beras pakai gantang lagi. Kalau datang kita pergi kedai bagi segantang, minta berapa punya datang hidupnya. Ashabul Kahfi yang tiba 300 tahun. Jadi fakir tu itulah artinya. Tapi bukan itu arti atau itu ialah maksud fakir yang diterjemahkan oleh Jabatan Agama, oleh Dewan Bahasa, supaya senang apa itu fakir. Tetapi macam mana pula ni kitab-kitab yang tebal-tebal tu, orang yang mengarang kitab tu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia tulis di bawah tu, kalau kita panggil bawah tu yang ikhlas dan nak bidin satu, dia ada Al-Faqir ilallah Imam Al-Ghazali. Kenapa berada jadi begitu? Dia menyebut dirinya fakir. Jadi artinya fakir ni dari sudut erti, dia satu arti dia ialah fakir yang kita kata pasal harta. Tetapi dalam satu maksud, raja-raja berkata ana al-faqiru ilallah, saya ni orang hamba Allah yang tak ada apa-apa sebenarnya. Walaupun dia kaya, walaupun dia berkuasa, pada dia tak ada buat apa-apa. Segala-gala yang dilaksanakan ni, kata dia, kalau tidak Allah bagi hidayah, semua tak jadi. Bagi dia fakir, maksud dia tu tak ada daya, tak ada upaya. Yang kita sebut wala haula wala quwwata illa billah. Jadi fakir itu kita sebutkan sini bukan nak menghina lah. Sultan-sultan yang zaman yang zaman agama Islam kuat, mereka pun menyebut diri dengan al-faqir ilallah. Walaupun dia raja, dia berkuasa, orang tu kata potong kepala, potong. Bagi satu 100 ekar tanah kepada satu governor, dapat orang punyalah berkuasa. Tapi dia mengatakan dirinya al-faqir ilallah, selalu minta ampun dekat Allah, selalu bertaubat kepada Allah. Kerana pun dia takut apa yang Allah bagi kepada dia tu, apa yang Allah bagi kepada dia tu semata-mata ujian kepada dia. Maka dia sebut fakir. Dia sentiasa hendakkan hidayah dari Allah. Sebab itu kalau dia Allahumma hadina fi man hadait, kita mendengar kalau di Mekah tu Allahumma hadina fi man hadait, nangis dah orang tu. Dan yang di belakang tu, makmum-makmum tu lagi kuat tangisnya, pasal dia faham apa yang orang tu cakap. Yang kita tak faham ni pun dengar orang menangis pula bersama. Pasal apa? Kadang-kadang walaupun
kita tak faham, dapat masuk ke dalam otak kita tu melalui hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Masa apa berani bila dah minta, ya Allah berilah hidayah, lepas itu masuk pula kita ke tempat orang mencuri? Boleh. Allahumma hdina fi man hadait, bagi aku hidayah. Pagi-pagi tu dah muka surat khabar berapa nombor. Boleh macam itu. Kalau kita betul-betul orang yang mengaku bahawa kita ni fakir ilallah. Jadi fakir semua kita ni sebenarnya. Kepada Allah fakir semua kita ni. Miskin semua. Ada orang yang taraf fakir, ada yang taraf miskin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tidak? Allah kata 5 waktu sehari semalam. Okey, kita buat. Tapi kita buat Zuhur itu pukul 2.30. Maka kita bukan fakir, semayang juga kita miskin. Apa miskin? Lambat menyelesaikan masa kerja yang Allah kena tadi. Tapi pagi tadi kita minta, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi. Kita minta ke Allah supaya dah dapat hidayah, sihat. Jadi dalam doa kita begitu, berdoa. Tapi dalam perbuatannya lain. Maka biasanya kalau hajatnya begini, tapi pelaksanaannya itu tak menjurus kepada apa yang kita hajat tadi. Hajat kita kata niat lah, niatnya begini, tapi dalam melaksanakan sekarang banyak kita membazir. Misalnya masa kita banyak yang terbuang, masa kita banyak yang terbuang. Walaupun kita hidup di sini kat kampung Gesir ni, tapi beli ubi kayu ke Tanjung Malim. Padahal ubi kayu tu nanamnya tak payah buat lubang pun. Saya cuba nanam ubi kayu tu, letak macam tu, katuk dengan penuka batu, ting 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 ting, berisi banyak. Artinya tidaklah payah nak dikorek lubang macam bercampur-campur. Tidak. Itu Allah memberikan apa kepada kita supaya kita tahu. Tapi bermakna kalau sehari sepokok kita pukul dengan tung-tung, esok sepokok lagi tung-tung, sampai lama-lama jadi 90 hari. Bila 90 hari, pokok yang pertama ni dah boleh korek dah. Sepokok sehari korek, jangan banyak-banyak, tapi orang tak boleh beli. Kalau boleh beli sekilo sehari pun dapat juga 3-4 ringgit, jadilah. Bermakna bila lepas dia cabut itu kerat balik, cacak balik kat situ. Kalau pun tak ada 5-6. Kalau pakai akal itu bunyi je, mudahnya nak senang. Mudahnya nak senang. Tetapi punya mudahnya nak senang sampai bukan main action. Pergilah sesekali ke pasar borong Selayang, beli ubi kayu. Dari mana awak ni? Dari kampung, beli ubi kayu di Selayang. Kalau tanya orang munasabah ke tidak? Tak munasabah. Susah Ustaz. Kampung tu babi banyak. Babi tak ilah. Itu kan? Jadi inilah yang kita katakan tadi, bagaimana kita nak mengelakkan diri kita tu daripada menjadi fakir tu. Sebenarnya kita dah berniat awal-awal dah lepas subuh niat. Jadi niat itu sepatutnya niat itu dizahirkan dengan niat dalam hati. Ya Allah, beri aku hidayah itu petunjuk. Pagi-pagi itu datanglah hidayah kat kita. Hidayah pertama, sembahyang sunat duha dulu. Sunat duha tu waktu duha tu 2 rakaat. Ada orang 4 rakaat, ada orang 6 rakaat, ada yang rajin 8 rakaat. Boleh buatlah berapa rakaat nak. Tapi ada doa. Doa yang spesial untuk setiap orang. Allahumma inna duha bukan. Ini ya Allah, waktu Tuhan ini, waktu Tuhan kau. Lepas itu, belah hujung tu, kita minta, jika rezeki itu ya Allah ada di langit, gugurkanlah, turunkanlah.
Jika rezeki itu untuk aku ada dalam bumi, zahirkanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Jika haram, halalkanlah. Itu yang kita minta pagi-pagi, waktu duha. Itu hidayah yang pertama sekali. Sebab kita kan minta rezeki. Sembahyang duha itu ialah sembahyang yang kita minta rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab rezeki ini rupanya di langit. Apa rezeki di langit? Kalau kita bertanam-tanam, insya-Allah kita tak ada lagi gontang apa yang kita tanam. Turunkanlah hujan supaya cepat naiknya tanaman kita. Kalau rezeki itu di atas, turunkanlah ke bawah. Maksudnya rezeki itu ada di orang-orang belah atas. Pohon Allah turunkanlah. Kalau dari bumi, emas ke dia, apa ke dia, dan pokok-pokok ke dia, biarlah berhasil apa-apa kita. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Supaya dia jangan ada orang yang rasa kalau dia dapat rezeki je, dia kata rezeki ini dia dapat daripada titip peluh saya yang buat ni, itu pasal saya dapat rezeki. Tidak, rezeki ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah yang pertama. Kedua, hidayahnya pula berusaha. Kita kena berusaha membuat apa-apa yang patut, supaya kita berbetulan dengan kita minta hidayah. Segala-galanya hidayah. Hidayah itu petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dapat hidayah nanam cili dah umur 70 tahun. Udah tua bangka dah, baru dapat hidayah nanam cili. Yang dulu bila cili dia kita pergi kedai, rupanya cili ni ialah kekayaan yang Allah bagi kepada manusia yang selama ini diusaha oleh orang-orang kafir. Orang kafir yang berusaha, dan mereka lah yang dapat hasil daripada apa yang kita sebutkan rezeki-rezeki yang dipanggil rezeki-rezeki yang tak disangka-sangka ni. Cuba kira, orang sampai boleh kira setiap pokok cili tu dia akan menghasilkan 17 kilo sepanjang dia hidup. Sepokok 17 kilo sepanjang dia hidup. 3 bulan yang kita petik tu, 3 bulan tu tiap pokok tu 17 kilo misalnya. Lepas tu dia nak mula kira, kalau 1000 17 tan, kalau 2000 34 tan. Dia dah kira sekilo jual berapa, harganya tiap-tiap hari berubah. Dia macam bursa saham tu. Kita masuk aja ahli, dia keluar, hari ni harganya begini, esok harganya begini. Dia tak ada harganya semacam, satu macam yang untuk hantar ke sana tu. Dia ambil RM6 sekilo. Pasal burung tu RM6 sekilo. 1 tan berapa? Kira lah pakai, kan ada orang, ada semua telefon tu. Endang ni pun ada kalkulator semua dalam tu. Kira lah 10 kilo RM60, 100 kilo RM600. Jadi kalau 1 tan RM6,000. Cubalah bayang, begitu orang mengira. Bajanya berapa, minum mana? Ada pula diurus dengan sistem baru dinamakan fatigasi. Contohnya fatigasi. Bila fatigasi ni kita bancuh baja tu dalam satu tong besar tu, lepas tu tiap-tiap pokok tu ada pipe kecil mengalir ke tiap pokok tu. Buka setengah jam kita dah kira. Kalau setengah jam tu banyak ini air yang masuk. Setengah jam banyak ini air yang masuk dalam polybag tu.
Jadi kita buka, kalau tidak masuk 2 ini 1 jam. Masuklah dia. Udah kerja membaca. Meracun pula. Itu je lah kerja. Teratur benar hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia diikut macam mana jaganya, macam mana sampai orang tu tulis dia punya penyakit dia ada 35 penyakit. Serangga, entah apa lava, siput, tiap satu penyakit tu ada racun serangga yang boleh membunuhnya. Kena sentiasa pantau, menengok. Apa nama orang Perak kata, boleh asyik dalam kita di kebun, asyik sampai jadi pakar dalam hal macam itu. Pakar. Orang buat sampai 7 ekar, 10 ekar. Jadi apa pendapatan orang tu? Dia cerita benda kecil. Dia cili sebiji-sebiji tu, bila dikumpul banyak-banyak, dia 1 kilo. Kumpul banyak, dia jadi 10. Dia beri tan, dia dah kira tan. Di Ulu Langat, budak yang dipakai ikon cili kulai ni, cili kulai ni dia berkilat, itu dipanggil cili kulai, ya. Cili kulai ni pendapatan dia ialah 18,000 seminggu. Dia tanam 3 ekar, 18,000 seminggu. Nak kita nyatakan tadi, ini orang tanam cili 18,000, yang ini orang ni kerja di U 25,000 gajinya sebulan. Nyaga seluruh Hulu Selangor ni dia pun. Apa saja Hulu Selangor dia kena tahu. Banjir dia kena turun malam-malam. Orang ni tak, dia cili dia je. Tak ada payah cerita orang lain. Cili dia je dia jaga. 18,000 seminggu. Kalau seminggu 18,000, tuan-tuan, sebulan berapa minggu? 18 kali 2, 36,000. 36 kali 2, 72,000 sebulan. Ya Allah, lambatnya saya tahu, lambatnya saya dapat hidayah. Dia kerja kat dia orang Cina tu, dia pula dapat untung banyak. Kita boleh tengok dia menanam tu, hina je kita tengok. Masa dulu kita kata, tak tahu apa-apa dibaca. Kita kata tu, tahu orang, tahu apa dibagi kita makan. Makan tak lalu, tapi itu juga kita beli. Rupanya situ lubuk kewangan. Betul lah. Apabila kita kata Kementerian Perindustrian dan Asas Tani. Dulu Kementerian Pertanian kita sebut dulu, tani je lah. Lepas tu diubah namanya Kementerian Industri dan Atas Tani. Jadi pertanian tu jadi industri. Baru dia menjadi industri. Yang menakutkan saya ialah yang bekerja di industri peladangan ni orang Bangladesh, orang Indonesia. Saya dah cerita dulu masa saya wakil rakyat, saya dah cerita. Apabila jalan nak naik ke Genting Highland tu dibuat oleh Tan Sri Muhammad masa itu, kami naik motor scrambler naik ke atas. Saya naik dengan Tan Sri berdua, bodyguard semua naik motor juga, naik ke atas. Sampai di atas ada pondok lah, pondok kecil dibuat atap rotan juga, anyam-anyam di situ. Sampai situ orang tu tengok Tan Sri Muhammad ni, agaknya dia biasa tengok Tan Sri Muhammad kat gambar dan sebagainya. Ini menteri besar ya. Bila tengok ini menteri besar ya, dah tentu bukan orang sini lah. Kita ingat orang asli. Lepas itu orang tempat orang asli kan. Bapak kata dia, saya mau beli rumah. Beli rumah yang masa itu harga sederhana dia 60,000 masa itu. Yang biasa ni masa itu 25,000 masa itu, tahun 90-an. Ni awak orang mana? Orang sini ke? Bukan Pak, saya orang Indonesia, tinggal sini. Apa kau buat sini? Beli petai dekat orang asli Pak. Kemudian saya jual di Kuala Lumpur.
Pak, saya mau beli tunai. Tan Sri kata tak boleh, orang luar tak boleh beli rumah kat sini. Tapi apa yang nak saya cerita? Saya depan mata saya. Dah berapa tahun duduk sini? Dia kata 12 tahun. Dia ada duit tunai. Kalau dia kata 60,000 nak beli rumah sebuah, maksudnya dia ada duit tunai bukan 60 tu. Setiap bulan hantar pula ke sana. Tunai nak beli rumah kat sini. Apa perusahaan dia? Jual petai. Bukan manjat. Manjat bahaya jatuh. Orang asli punya dia. Apa mesej yang saya nak sampaikan tu? Rupanya rezeki dalam tanah air kita ni banyak benar. Tapi kita, oleh kerana kita ni orang tempatan, orang kita ni, kami orang Malaysia, ini tanah air kami, tak ada apa, kami takut lah, tak ada apa-apa. Orang tu dia tahu, dia datang. Dah lah datang. Bila datang, tentulah dia tu macam dilayan sebagai orang second class. Kalau kita pergi Amerika pun macam tu. Orang Amerika tengok kita nak melempang ke dia. Tapi di sini dia orang terasa. Bila dia terasa macam tu, dia rasa tertekan. Patutlah rupanya Nabi Muhammad SAW nak menjayakan perjuangan, nak menjayakan orang Islam, pindah daripada Mekah ke Madinah. Nampak? Itu dia rupanya yang pengajaran Nabi Muhammad SAW. Berpindah dia. Bila dia berpindah, dia rasa dia nak balik semula ke Mekah. Maka digerakkannya kekuatannya untuk menjadikan Madinah itu sebuah negara. Bila Madinah jadi sebuah negara, maka dia ada tentera, dia ada itu, ada ini, dia balik semua ke Mekah. Walaupun dia dengan kekuatan kali pertama orang tak bagi masuk Mekah. Dia boleh kekuatan, dia tu boleh lawan, dia tak lawan. Dia kata, orang tu kata, kita buat perjanjian, tahun ni tak boleh masuk, tahun depan baru boleh masuk. Oh, Sayyidina Umar tahu nak keluar pedangnya, mana boleh ya Rasulullah. Beliau kita ni ada berstrategi, kata Rasulullah. Awak tahu tak, kita dulu dihalau oleh orang ni ke Madinah. Sekarang bila kita balik, dia nak buat perjanjian dengan kita. Apa arti itu? Bermakna dia dah mengiktiraf kita. Nampak Nabi halu je kerja. Bila orang tu nak buat surat janji dengan kita, tentu dia rasa kita tu sama kuat, baru dia buat surat perjanjian. Kalau kita tak kuat, dia halau je begitu je. Nampak Nabi ambil dia itu. Jadi arahannya semelih semua dekat sini kambing-kambing tu. Ada orang tak nak, katanya ni buat korban tu, kan? Tak ada orang tak nak. Tapi bila Nabi start buat, dia semua main ikut. Betul balik semula ke Madinah. Tahun yang satu lagi tu masuk terus sajalah. Masuk terus dia ke Madinah. Dan orang sana sanggup. Tapi oleh kerana dia dah janji dengan Madinah, masa dia nak pergi dulu, orang Madinah Abu Talib tanya kepada orang yang nak bawa dia ke Madinah, macam mana kau nak jaga Muhammad ni? Apakah engkau nak jaga macam mana? Musuh Nabi Muhammad, musuh kami. Kawan Nabi Muhammad, kawan kami. Kami akan berada di depan dia, bukan di belakang dia. Janji orang tu sana. Nabi Muhammad kata, aku akan bersama-sama dengan orang Madinah. Aku berjanji akan patuh, akan setia dan taat kepada Madinah. Bila Nabi Muhammad tak tengok taat Nabi, bila dia pergi ke Mekah, dia membuat kerajaan di Mekah. Ingat kita, dia meninggal di Mekah, no? Dia balik semula ke Madinah. Tempat tinggal dia di Madinah. Pasal dia dah janji dengan orang Madinah waktu dia belum mula hijratul Rasul. Hijrah itu rupanya ialah satu istilah yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa nak berjaya, kena ada perkataan hijrah. Satu, hijrah yang pindah dari satu tempat ke satu tempat. Tapi hijrah yang kedua bermaksud bukan pindah macam itu, mengubah sikap kita daripada membuat kerja sambil-sambil lewa kepada membuat kerja serius, tersusun, teratur, berpelan. Kita tengok pelan pun, kita ingat pelan tanah je. Rupanya buat kerja pun kena pelan, pakai pelan
Plan tu maksudnya memulai apa nak buat. Nombor 2 apa nak buat, nombor 3 apa nak buat, nombor 4 apa nak buat. Lepas tu semak pada jalan elok ke tidak. Itu plan. Tapi kebanyakan kita pelan-pelan. Buat pelan-pelan. Plan tu jadi pelan-pelan. Slow pelan. Bawa kereta bukan main laju, bawa motor bukan main laju. Inilah yang kita kata hijratul rasul itu banyak makna yang memerlukan kita menimbang untuk supaya kita faham hijrah itu sangat besar. Malam ni kita berada bersama-sama dengan orang yang disebut fakir, orang yang miskin. Bukan hina jadi fakir miskin, tak ada hina. Tetapi orang fakir miskin ni Allah meletakkan satu ujian kepada dia supaya dalam masa dia fakir miskin dengan Allah, dia bukan fakir miskin, dia bukan fakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan dia kepada Allah cukup kuat. Ada pula tadi kata Ustazah Salma, dapat dia rezeki. Tentu agaknya Salma pun bukan orang senang dari dulu, tapi dapat rezeki nak kongsi dia. Nak berkongsi dengan siapa? Dengan orang-orang yang kita panggil fakir. Fakir itu artinya dia belum sempat untuk bangkit. Kalau nak bangkitnya biasanya pertama kita hijrah, susun pada semua. Kedua, anak-anak pastikan mereka ini belajar. Dia ada masuk sekolah, dia ambil berat hal sekolah dia. Kerana apa? Nampaknya cara menyelesaikan masalah kemiskinan ini tak ada jalan lain melainkan budak-budak ni lepas ke Menara Gading. Yang ini YBK buat. Anak-anak miskin daripada seluruh negeri Selangor, dari seluruh negeri Selangor, kita kumpul di Gesi, ada yang kecil-kecil, besarnya di sana, sampai tingkatan 5 kita masuk ke universiti. Lepas universiti mereka dapat kerja dah besar-besar. Ada 4,500 orang yang sudah keluar universiti daripada yang kita kita tolong ni. Itu gerakan membasmi kemiskinan. Saya nampak tak ada jalan lain melainkan sebab itu kita letak dia di asrama bukan saja bagi makan, tapi kita asuh, kita latih dia beragama, kita latih dia berusaha, kita latih dia dapat hidayah. Ini ialah ikhtiar kita. Jadi oleh kerana itu kita nak minta kepada mak ayah yang ada anak-anak sekolah, ya, jangan pandang ringan. Jangan pandang ringan. Kalau ada yang patut tingkatan 1 dah tak lalu, mak ayah jaga dia di rumah, hantar ke asrama kasih saya di Serendang. Saya kan orang sini. Jumpalah Tuan Nazir, jumpa ketua kampung, jumpalah NGO sini. Kita akan timbangkan masuk ke asrama kita. Kita akan susun supaya dia orang menjadi anak-anak yang baik dan menjadi orang-orang yang berguna kepada agamanya, bangsanya dan tanah airnya di masa akan datang. Jadi saya nak mengucapkan tahniah kepada Ustazah Salma dan keluarganya. Yang saya tadi ingat dari pusat zakat, kan? Yang kita dengar pusat zakat je lah, tapi orang-orang perseorangan. Dan orang perseorangan itu di mana? Dari Gesi, dari kampung Gesi, bukan daripada kampung baru Kuala Lumpur, kampung Gesi. Ini nak menunjukkan bahawa kita boleh berubah. Kita boleh berubah, ya? Kita boleh berubah, tapi syaratnya kita nak. Kita berdoa, Allahumma hdini fi man hadait. Kemudian kita susun hidup kita elok-elok, ada disiplin. InsyaAllah Allah akan menolong. Allah akan menolong kepada orang yang hendak ditolong. Jadi kita berdoa sama-sama agar malam ini kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar satu ketika nanti tak ada lagi orang fakir, orang miskin, tetapi semua orang sini jadi fakir, tapi fakir ilallah, menjadi fakir ilallah.
waktu-waktu dia sembahyang di masjid, ini orang fakir ilallah, dia rasa dia fakir. Pada Allah dia fakir sangat. Kalau Allah nyuruh, laju je dia lah. Jadi mari kita berubah, memula dengan ubah. Dan di masjid ni, inilah bunyinya kita bercakap. Sentiasa ada peringatan. Di rumah kita akan tengok drama je. Drama orang bercinta. Lepas itu pasal cinta tu lah orang tu bersinggit-singgit, berdendam-dendam, udah bergaduh. Itulah dramanya daripada mula saya kecil sampai sekarang. Orang cinta, orang gaduh, orang cerai, itulah kerjanya. Jadi kita pun mengikut drama kan. Tapi di surau inilah cerita yang kita dapat. Cerita berhijrah, cerita bahawa kita nak jadi fakir. Memang kita tak nak fakir, tak ada kata. Tapi kita nak fakir yang satu lagi. Al-faqiru ilallah ialah orang yang merasa dirinya sangat fakir, malu dengan Allah kerana ibadah aku kurang benar, kewajikan aku kurang benar, anak-anak aku kurang menjadi. Dia rasa, ya Allah, kalau kau tak tolong ambil aku, ya Allah, apa lagi kau nak tengok aku ni? Maka itu dia kata, walaupun kaya tapi dia fakir. Jadi kita nak semua orang di sini fakir, tapi fakir ilallah. Dan kita nak kita basmi semua fakir dan miskin supaya berubah. Jadi insya-Allah Allah makbulkan doa kita dan kita mengucapkan tahniah kepada masjid kita yang 7 kali saya datang, ya. Dinding-dinding ini boleh menjadi saksi lah di depan Allah nanti, kerana pada waktu itu katanya dalam Quran kata khatamallahu ala qulubihim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Terkunci semua qulub, terkunci, tertutup semua, melainkan yang bunyi ialah amal-amal itu. Tangan akan berkata, kaki akan berkata, waktu itu tetap akan datang, insya-Allah. Jadi waktu sudah masuk, semoga kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita baca wal asri supaya kita tidak jadi orang rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.